Adat makan besar dan simbolnya Tahun Baru Cina. Adat makan besar atau reunion dinner sering dikaitkan dengan Tahun Baru Cina. Adat makan besar menjelang Tahun Baru telah diamalkan sejak dahulu lagi. Makan besar diadakan pada malam sebelum Tahun Baru, ketika semua ahli keluarga, sama ada tinggal di rumah atau jauh dari kampung halaman, bertemu untuk perayaan. Adat wajib ini juga memberi simbol permulaan yang baik untuk tahun yang mendatang, selain memberi peluang kepada seluruh keluarga merapatkan hubungan silaturahim. Lazimnya, makanan yang dipilih merupakan simbolik kepada kekayaan, tua, kemewahan, kejayaan, dan umur yang panjang. Antara hidangan makanan yang wajib dihidangkan adalah yisang, yang melambangkan simbol kemewahan, penyatuan dan kemurahan rezeki yang akan diperolehi sepanjang tahun. Lohe bermakna menggaul naik yisang ialah satu alat resam Tahun Baru Cina yang mana saudara mara berkumpul di keliling meja lalu melambung cebisan ramuan ke udara dengan penyepit apabila disuruh. Sambil melaungkan ucapan untuk menandakan bermulanya tahun yang makmur, perkataan losang dan lohe dalam bahasa Kantonis akan disebut dengan suara yang tinggi dan berulang kali. Ia dipercayai semakin tinggi yisang itu digaul dan diangkat tinggi, maka kesihatan akan menjadi semakin baik. Bagi simbolik ayam atau itik dalam perkataan Cina yang membawa tua yang banyak, manakala hidangan udang atau ha dalam bahasa Kantonis yang membawa maksud sentiasa ceria dengan gelak ketawa. Dipercaya kaum Cina sering memilih ikan sebagai menu utama semasa makan besar kerana sebutannya dalam bahasa Cina iaitu Yu membawa maksud tua, kelimpahan dan keuntungan pada tahun yang mendatang. Selamat sejahtera, nama saya Khaw Jia-yin. Hari ini saya akan membentang tentang makanan semasa perayaan Tahun Baru Cina. Makan malam sebelum perayaan, iaitu lebih dikenali sebagai reunion dinner. Makanan ini akan dimakan bersama ahli keluarga sebagai tanda reunion. Semua ahli keluarga yang tidak dapat tinggal bersama akan berkumpul untuk makan makanan malam ini. Hal ini dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Makanan malam ini juga dikenali sebagai makan besar. Hal ini kerana makanan malam ini merangkumi banyak jenis makanan. Hari pertama perayaan iaitu Chu Yi. Biasanya pada hari pertama ini kita akan menyembah nenek moyang kita sebagai tanda penghormatan atau penghargaan kepadanya. Jadi makanan yang disembah akan dimakan dan dipercayai akan membawa berkat dan memberkati keselamatan. Makanan ketika perayaan Tahun Baru Cina. Yang pertama, ikan. Nian nian you yu. Ini membawa maksud berdoa agar setiap tahun mempunyai berkat atau kekayaan. Yang kedua, udang. Ha ha ta xiao. Ha adalah udang dalam bahasa Cantonese. Ini membawa maksud memberi kegembiraan atau membawa kegembiraan kepada setiap orang. Yang ketiga, kuih bakul. Nian nian gao sheng. Ini membawa maksud akan dalam kehidupan kelak atau masa depan akan bertambah baik. Yang keempat, ladu atau lebih dikenali sebagai dumpling. Ladu ini mempunyai berbagai bentuk, tetapi pada musim perayaan Tahun Baru Cina, biasanya akan dibuat dalam bentuk ingot ataupun yuan bao. Ini membawa makna akan memberi kekayaan dan juga harta karun. Seterusnya, pun choy atau pen cai. Pun choy ini adalah mangkuk kekayaan atau dikenali sebagai wealthy bowl. Ini adalah sejenis makanan Cantonese yang membawa maksud membawa kekayaan. Mangkuk kekayaan ini merangkumi banyak bahan, termasuklah udang, itik, daging, gamat, perut ikan, tiram kering, kerang, ayam, cendawan, makanan laut dan sayur-sayuran.
Akhir sekali ialah Losang. Losang ini merangkumi berbagai jepisan sayur-sayuran, juga dikenali sebagai salad Cina. Losang ini dihidang bersama daging ikan mentah, biasanya ikan salmon. Losang ini juga membawa maksud Lo Hei Yi Sang. Apabila makan losang ini, setiap orang akan menjerit ayat yang membawa berkat, kemewahan, kemakmuran dan juga kesuburan. Sekian, terima kasih. Satu hari sebelum Tahun Baru Cina, dipanggil Chusi dalam bahasa Cina. Ia juga membawa masuk membuang barang yang lama dan menyambut barang yang baru. Kaum Cina akan membersihkan rumah masing-masing pada hari itu. Untuk orang yang ada amali sembahyang di rumah, mereka hendaklah membersihkan pada hari itu. Pertama sekali, bahu akan dibersihkan dengan mencabut setanggi dan lilin dan letakkan di atas wang neraka sebelum buang ke dalam tong merah untuk membakar nanti. Perkara penting untuk memperhatikan adalah meninggalkan sesetengah setanggi di dalam bahu kerana ini bermakna bahu ini masih digunakan. Abu setanggi dikenali sebagai kekayaan rumah, jadi semasa membersihkan bahu, kita tidak boleh menongkang sesuka hati. Kita perlulah menggunakan sudut kecil untuk mencedok sedikit-sedikit dan meninggalkan 17% dalam bahu. Jinghua dan Senhong juga akan dibuangkan ke dalam tong merah. Selepas itu, Senhong baharu akan diikatkan atas bahu dan Jinghua baharu akan tucukkan atas bahu. Tempat lilin baharu juga akan diletakkan. Akhirnya, barang-barang yang lama akan dibuang ke dalam tong merah dan dibakarkan. Hari pertama Tahun Baharu Cina ataupun Chuyi adalah hari yang paling penting untuk kaum Cina. Pada hari ini, kaum Cina akan mengunjungi saudara mara dengan membawa limau mandarin. Semasa berjumpa orang, akan bersalam dengan ucapan seperti Kong Si Fa Cai yang semoga anda gembira dan sentiasa dimurahkan rezeki. Senti Jiankang yang semoga anda mempunyai kesihatan yang baik. Dan Wan Si Ru Yi yang semoga anda semua berjalan lancar. Saudara yang telah berkahwin juga akan memberi angpau kepada saudara yang lebih muda. Ini bermaksud membawa berkat dan semoga berjaya kepada mereka. Selepas menerima limau mandarin, tuan rumah haruslah menukarkan limau mandarin. Perkataan limau mandarin dalam bahasa Cina adalah takji dan ia homofonik dengan semoga berjaya. Jadi limau mandarin menjadi satu barangan keperluan semasa mengunjungi saudara di Tahun Baharu Cina. Menukar limau mandarin dikenali sebagai berkongsi tua antara satu sama lain dan menukar dan membeli balik limau juga dikenali sebagai satu keberkatan baik untuk tetamu yang melawat. Pada hari kedua Tahun Baru Cina, anak perempuan yang sudah menikah akan membawa suami dan anak-anaknya kembali ke keluarga kelahirannya untuk ucapan selamat Tahun Baru Cina untuk ibu bapanya. Ini dianggap sebagai hari menyambut mentua. Pada hari ini, anak perempuan yang kembali ke keluarga kelahirannya harus membawa beberapa hadiah dan angpau untuk dibagikan dengan anak kandungnya dan makan siang di keluarga kelahirannya. Ketika seorang orang perempuan kembali ke keluarga kelahirannya, hadiah untuk kembali ke pintu tidak boleh merupakan hadiah tunggang. Secara tradisional, diyakini bahawa singularitas Asia dan hadiah yang dibawa kembali oleh menantu laki-laki haruslah berpasang kerana tradisional Tahun Baru Cina. Pada hari ke-9 kalender lunar di Malaysia setiap tahun adalah hari besar bagi orang Hokkien di Malaysia untuk menyambut ulang tahun Tian Kong. Tian Kong bermaksud Tuhan bagi orang Cina dalam Malaysia. Banyak keluarga Hokkien akan menghabiskan banyak wang untuk membeli persembahan untuk menyembah Tian Kong
dan berdoa untuk berkat. Dan sekarang, ini bukan hanya kebiasaan orang Hokkien. Banyak orang Cina dari asal lain juga akan turut serta dalam menyembah Tian Kong dan meraihkan bersama. Sudah tentu, pada hari ini, persembahan untuk disembah juga sangat istimewa. Jika anda ingin menjalani tahun yang damai, lancar dan sejahtera pada tahun berikutnya, persembahan untuk ibadat itu sangat diperlukan. Perkara yang paling penting semasa menyembah Tian Kong pastinya tebu. Sebenarnya, tebu adalah identik dengan terima kasih dalam dialek Hokkien. Jadi, tebu sangat penting bagi orang Hokkien semasa menyembah Tian Kong. Selepas itu, kuih huat adalah penting juga. Kata huat membawa makna menjadi kaya dalam dialek Hokkien. Di samping itu, banyak orang akan memesan seekor babi panggang terlebih dahulu untuk beribadah. Dan akan ada ayam, ikan, ketam dan lain-lain. Inilah makna memberi penghormatan kepada Tian Kong. Buah-buahan juga merupakan salah satu persembahan yang sangat diperlukan. Sebagai contoh, banyak buah mempunyai makna yang baik dalam pengucapan Hokkien. Telur merah membawa makna yang sama dengan buah-buahan. Menyembah bunga kepada Tian Kong bermaksud mencerminkan kesucian dan kesungguhan Tian Kong. Akhirnya, melipat kertas dan kertas emas ke dalam berbagai bentuk untuk berdoa kepada Tian Kong adalah untuk menyatakan pengabdian dan penghormatan kepada para dewa dan berharap mendapat rahmat Tian Kong di tahun baru. Sekarang saya akan pengenalan tajuk ialah Pandalalang. Kita akan melakukan sebilangan Pandalalang pada hari pertama tahun baru Cina tanpa menyedarinya. Pertamanya ialah jangan mandi, basuh rambut atau basuh pakaian pada waktu pagi pertama. Kerana inilah akan masuk kekayaan dalam tahun ini. Keduanya ialah tidak boleh mengambil penyapu. Kerana mengambil sapu akan mengandang nasib buruk. Ketiganya ialah tidak boleh tidur siang. Kerana ini akan mempengaruhi keberuntungan, kejayaan dan akan melas sepanjang tahun. Keempatnya ialah jangan memecahkan barang sepertinya cawan atau pinggan. Kerana ini akan menyebabkan kekayaan dalam tahun ini. Kalau pecah secara tidak sengaja, boleh ambil kertas merah, bungkus dan simpan sehingga 5 hari ke atas dan buang di sambal. Kelimanya, tidak boleh mengambil pisau atau bunuh. Inilah juga melambangkan makna jahat, patah atau tidak bagus. Tahun baru adalah pada 1 Januari setiap tahun kepada ramai orang, tetapi untuk budaya Cina, ianya adalah pada hari Tahun Baru Cina. Ini merupakan permulaan baru untuk meninggalkan tahun yang lepas dalam masa lalu. Tahun Baru Cina adalah masa yang saya rasa membawa kekayaan, kesejahteraan, ketuahan, kebahagiaan dan kesihatan. Ia adalah satu kali dalam setahun kita kembali ke kampung masing-masing, juga dikenali sebagai balik kampung. Ia juga merupakan masa yang meriah untuk berkumpul antara saudara mara, rakan-rakan dan keluarga. Contohnya, kita dapat bersosial dan mengenali saudara mara yang datang dari jauh. Apabila saya meraihkan Tahun Baru Cina, saya berasa lebih rapat dengan budaya saya dan keluarga saya. Saya dapat mengetahui lebih tentang tradisi dan asal-usul budaya saya dengan mengamalkannya. Contohnya, memakai baju merah dan menerima angpau memberikan saya peluang untuk merangkul kebudayaan dan asal-usul saya. Perayaan ini membawa banyak kenangan yang baik dan juga untuk berjumpa semula dan bersosial seperti
membawa makanan sebagai tawaran hadiah ke rumah saudara dan berinteraksi dengan berbual-bual. Pendapat saya adalah bahawa Tahun Baru Cina sangat penting untuk diraihkan supaya kita tidak melupa identiti sendiri kerana kita diingatkan dengan cerita-cerita dan kisah perayaan tersebut. Selain itu, kita dapat mengukuhkan keagamaan kita kerana kepada orang yang beragama Buddha, mereka perlu melawat tempat beribadat. Oleh itu, perayaan ini penting untuk memelihara tradisi, identiti dan budaya kita.